Oke, jadi insya Allah kita akan melakukan kelas kita untuk pagi ini. Memandangkan kita sudah tunggu dalam 10 menit, nampaknya tiada yang lain dapat ikuti kelas kita untuk hari ini. Jadi, Puan Betty, boleh dengar? Maaf. Boleh set tu. Okay, melakukan kelas kita ni boleh memandangkan Betty seorang saja yang ada. Hello, Betty boleh dengar? Oke, jadi kita melakukan kelas kita untuk hari ini. Ini kita akan belajar tajuk baru, yaitu tajuk sumber asas bahan. Oke. Oke, jadi pertama sekali kita mulakan kelas kita. Oke, juga ada tunjukkan gambar yang ada dalam slide. Oke, jadi soalannya, apakah perbezaan yang kamu dapat kenal pasti di antara ketiga-tiga gelas tersebut? Oke, kalau kita tengok gambar ini tunjukkan kita ada 3 jenis gelas yang berbeza. Berdasarkan pemerhatian yang kamu dapat buat, apa yang perbezaan yang kamu dapat kenal pasti antara ketiga-tiga gelas tersebut? Cikgu, apa tu cikgu punya suara tidak? Saya tidak berapa dengar cikgu punya suara. Oh, sekejap ya. Oke, sekarang boleh dengar? Boleh sudah. Oke, jadi
untuk melakukan aktiviti kita hari ini. Okay. Betty, cuba tengok gambar yang cikgu tunjukkan. Okay, apa perbezaan yang kamu dapat kenal pasti di antara ketiga gelas tersebut? Kalau kita tengok kita ada 3 gelas kan? Okay, jadi apa perbezaan yang kamu dapat lihat berdasarkan gelas-gelas tersebut? Betty boleh cuba jawab? Dua gelas, semua gelas itu cikgu. Ya, betul. Okay, kalau kita tengok gelas, okay, ada 3 kan? Okay, ada gelas plastik, so ada gelas kayu, so ada gelas kaca. Okay, jadi kalau kita tengok perbezaannya adalah dari segi bahan yang digunakan untuk membuat gelas tersebut. Betul? Betul. Okay, jadi itulah yang kita ingin belajar hari ini. Di mana setiap objek yang ada yang kita gunakan dalam kehidupan, contoh paling mudah gelas lah yang kita gunakan hari-hari, dia terbuat daripada bahan-bahan yang tertentu dan kita akan tengok apa sumber asasnya dan yang kita ingin capai untuk hari ini. Okay, kita ada 2. Okay, yang pertama, dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek dengan betul. Okay, jadi yang pertama. Kita akan belajar tentang 4 sumber asas bahan. Jadi, gua harap dia tidak dapat jelaskan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 contoh sumber asas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya 6 daripada 12 objek berdasarkan kepada sumber asasnya dengan betul. Adalah objektif yang kedua. Okey. Seterusnya, okay, uji minda. Yang mana ni tajuk yang baru. Okay, jadi cikgu ingin tengoklah pengetahuan sedia ada Betty lah. Okey. Kita ada 4 gambar kan? Ini adalah barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan seharian, betul? Okey, jadi soalannya okay, pertama sekali. Cikgu akan tanya Betty, okay, botol plastik. Apakah bahan yang Betty rasa digunakan untuk menghasilkan botol plastik? Plastik. Okey, betul. Dari nama pun beritahu kan, okay, botol plastik. Dia dihasilkan menggunakan bahan daripada plastik lah. Okey, jadi okay, untuk plastik pula. Betty tahu plastik dihasilkan daripada apa? Dihasilkan Kita apa? Sebab pengetahuan sudah ada Betty. Okay, Betty tahulah botol plastik daripada plastik, betul lah. Okay, kalau tayar. Okay, tayar diperbuat daripada bahan apa? getah. Betul. Daripada getah. Dan getah juga dia berasal daripada sumber asas, iaitu pokok getah. Okay, jadi kita akan tengok betul kan? Dalam contoh botol plastik ni dia daripada plastik. Kalau tayar ni dia daripada getah. Okay, sumber asas bahan. Jadi tadi kita cerita pasal bahan-bahan, sumber asas bahan. Okay, apa sebenarnya sumber asas bahan? Okay, kita ada sebanyak 4 sumber asas bahan.
Ada kawan kita mau masuk. Oke. Sekejap, Pak. Oke, boleh dengar Cikgu? Halo? Red Ali, boleh dengar? Tidak, jawab. Oke, sekejap ya. Oke, boleh dengar kan? Boleh dengar Cikgu? Oke, kalau boleh dengar, oke, kita teruskan kelas. Sekejap ya. Oke. Oke, Red Ellie, boleh kenalkan diri lo bagi nama sebab Cikgu belum kenal lagi. Halo, boleh dengar Cikgu? Nah, boleh nampak? Oke. Oke, kalau nampak, oke, nampak Cikgu kan? Oke. Red Ellie, boleh kenalkan nama sebab Cikgu dah kenal lagi. Nah, kenal. Oke, kenalkan diri, bagi nama. Bagi tahu nama, boleh? Nama saya Ahmad Lutfi Yusuf bin Rizwan. Panggil Lutfi. Oh, Lutfi. Oh, ni adik Lutfi ni. Oh, okey. Cikgu dah pernah nampak muka lagi, jadi Cikgu dah kenal. Okey, Lutfi ya. Okey, masih Lutfi dapat ikut kelas. Okay, tapi kita sudah mula jauh sikit. Okay, tapi kita dapat. Okay, kita teruskan lah. Okay, Lutfi kalau tidak nampak boleh beritahu Cikgu lah. Okay, jadi kita teruskan kelas kita. Okay. Kita setiap hari. Okay, contoh paling mudah kita guna pakaian. Kita guna apa lagi? Okay, okay, adik Lutfi boleh tutup mic dulu. Okay, kalau Cikgu panggil baru buka mic kan? Okey. Okay. Okay, yang Cikgu cerita tadi, hari-hari kita gunakan barang-barang kan. Contoh pen, pensel,
Kalau kita keluar, pakai kasut, pakai pakaian. Okay, setiap objek ni dia dibuat daripada bahan-bahan yang berbeza. Di hari ini kita ingin belajar, okay, apa sumber asas yang digunakan untuk menghasilkan bahan-bahan ni. Okay, jadi sumber asas bahan, kita ada 4. Contoh pokok kan. Okay, pokok kayu balak. Dia digunakan menghasilkan kayu balak lah. Kayu balak ni digunakan untuk buat perabot, kerusi dan sebagainya. Itu contoh yang pertama. Sumber asas tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, sumber asas haiwan. Kita juga dapat hasilkan barang-barang daripada haiwan. Okay, contoh paling mudah, mungkin ibu bapa kamu ada kasut kulit kan. Contohlah kasut kulit. Okay, kasut kulit maksudnya dia diperbuat daripada kulit haiwan. Sebab itulah haiwan juga dia terdiri daripada salah satu daripada sumber asas yang digunakan untuk menghasilkan bahan. Yang kedua. Yang ketiga, okay, batuan. Batu-batuan kita ada contoh batu lah. Itu ada pasir, tanah. Boleh juga digunakan untuk kaca digunakan untuk menghasilkan barang-barang lah. Contoh gelas kaca, cermin. Itu adalah sumber asas bahan yang ketiga, batuan. Dan terakhir sekali, petroleum. Okay, petroleum yang macam tadi cikgu beri tunjukkan pada Betty kan, contoh botol plastik. Okay, botol plastik dihasilkan daripada plastik. Dan plastik ni dia dihasilkan daripada petroleum. Sebab tu sumber asas yang keempat adalah petroleum. Ini adalah 4 sumber asas bahan yang kita perlu ingat lah. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan, dan petroleum. Okay, kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi satu-satu sumber asas bahan ni. Okay, yang pertama kita akan lihat kepada tumbuh-tumbuhan pula. Okay. Kita ada pokok getah. Okay. Cikgu tahu di dalam kawasan kita pun mesti ada pernah nampak kan pokok-pokok getah, penori-penori getah, dia menori getah kan. Okay. Dia diorang gunakan pokok getah ni untuk menghasilkan bahan inilah, iaitu getah. Kita panggil getah keping. Bila kita kumpul getah daripada pokok getah itu, kita boleh hasilkan getah keping ni lah. Daripada getah keping mana yang untuk menghasilkan barang-barang daripada getah. Contohnya gelang getah. Kita selalu ada main gelang getah. Itulah daripada getah. Itu yang pertama. Contohnya untuk pokok getah semua rasa. Selain itu kita ada pokok balak. Pokok balak juga merupakan salah satu contoh sumber asas bagi tumbuh-tumbuhan. Sebabnya daripada pokok balak yang kita akan dapat kita semua lama kan nak balik ke sekolah, tapi kita tahu di sekolah kita ada gunakan contohnya itulah kerusi kayu, meja kayu, semua itu dihasilkan daripada kayu, berasal daripada pokok balak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dan terakhir. Ada typo sikit, minta maaf. Itu kita panggil pokok kapas. Kalau tengok gambar tu, sebelah kiri itu kita panggil pokok kapas. Dia juga adalah salah satu contoh sumber asas bagi tumbuh-tumbuhan. Daripada pokok kapas inilah kita akan dapat kapas. Kalau kita tengok yang putih tu, itulah kapas yang akan kita gunakan untuk hasilkan objek, contohnya tuala.
Kalau tuala mandi kan kita guna pas mandi kita lap badan. Tuala dihasilkan daripada kapas. Kalau kita tengok tuala ni dia adalah tebal kan, tebal dan boleh menyerap air. Itu adalah salah satu ciri bagi kapas. Jadi kita sudah belajar sumber asas bagi tumbuh-tumbuhan, iaitu kita ada pokok getah, pokok balak dan pokok kapas. Yang kedua kita akan lihat sumber asas bagi haiwan pula. Okey. Yang pertama, sumber asas bagi haiwan biri-biri. Mungkin kita sudah pernah nampak lagi kan biri-biri. Tapi kita tahu biri-biri ni dia ada digunakan untuk bulu biri-biri. Kita boleh ambil daripada haiwan. Kalau kita gunakan bulu biri-biri untuk hasilkan topi bulu, sebab kalau kita tengok bulu biri-biri ni dia tebal kan, sangat tebal. Jadi sebab itulah dia digunakan untuk hasilkan pakaian dalam kawasan yang sejuk. Kalau kita pun bulu ni kita selalu tengok orang gunakan di kawasan-kawasan yang ada salji lah, sebab dia sejuk. Jadi topi bulu yang tebal ni dia boleh menghangatkan badan. Itu yang pertama, sumber asas haiwan, contohnya biri-biri. Yang kedua, sumber asas bagi haiwan juga antaranya adalah lembu. Lembu mestilah kita pernah tengok kan, di kampung mesti ada ni. Daripada lembu ni kita boleh hasilkan bahan daripada kulit dia, kulit lembu. Daripada kulit ni kita boleh gunakan untuk hasilkan pelbagai objek daripada kulit lah. Contoh maksudnya ini adalah daripada haiwan. Itu yang kedua. Yang terakhir kita akan lihat juga sumber asas bagi haiwan daripada ulat sutera. Yang kita tidak pernah tengok, ulat sutera ni dia jenis ulat tapi berwarna putih. Daripada ulat sutera ni dia akan hasilkan, kita tengok kokon sutera. Kita tengok ada objek yang bulat kan berwarna putih. Itu adalah kokon sutera yang dihasilkan daripada haiwan ulat sutera ni lah. Dan kokon sutera ni yang akan digunakan untuk, cuma ada typo sikit. Tengok gambar tu adalah kain sutera. Kalau kita tengok mungkin ibu kita kalau ada beli pakaian yang mahal, kalau kita tengok kain dia tu dia licin. Pada ni lah sutera. Sebab dia sangat licin lah dan sangat mahal, berkualiti tinggi. Kita belajar 3 contoh sumber asas haiwan: biri-biri, lembu dan ulat sutera. Yang ketiga pula, kita lihat sumber asas yang untuk petroleum pula. Petroleum kalau kita tahu dia digali daripada pelantar minyakan. Dan kita dapatlah minyak petroleum. Daripada minyak ni lah dia akan diproses untuk menghasilkan bahan plastik. Daripada plastik ni lah dapat hasilkan objek-objek. Contohnya itulah beg plastik. Apa lagi daripada plastik? Pen kita pun kalau kita tengok daripada plastik kan badan dah. Apa-apa bahan ataupun objek plastik yang maksudnya dihasilkan daripada plastik lah. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada minyak petroleum juga dapat hasilkan bahan iaitu kain
sintetik. Okey. Kalau kita tengok kain sintetik ni, dia dapat hasilkan contoh baju hujan. Dia boleh dihasilkan untuk hasilkan kemah. Okay, apa beza kain sintetik dengan kain contohnya daripada haiwan biri-biri ataupun kapas? Bezanya adalah dia dihasilkan dengan menggunakan proses kimia. Berbeda pada petroleum kan. Petroleum ni dia t-shirt, kalau t-shirt sukan contohnya. Okay, kebiasaannya dia dibuat daripada kain sintetik. Sebab dia lebih murah, tapi dia juga tahan lasak. Jadi kita sudah belajar sumber asas bagi petroleum. Yang terakhir sekali, sumber asas batuan. Okay, apa yang kita boleh hasilkan daripada batu-batuan ni? Okay, daripada batuan kita dapat logam. Logam. Sebenarnya batu tu sebenarnya dia ada mendakan ataupun mineral logam. Daripada logam ni kita dapat hasilkan bahan-bahan, contohnya emas, ketulan emas tu kita tengok gambar. Okay, kemudian ada juga kuprum. Ketulan yang berwarna oranye tu kan rantai emas lah, cincin emas, apa-apa barang perhiasan daripada emas. Dan untuk kuprum pula, okay, contoh objek yang kita dapat hasilkan, kalau kita pernah tengok wayar kan, okay, wayar di dalam dia, kalau kita tengok wayar tu dia berwarna oranye kan, macam oranye sikit, sama macam kuprum. Maksudnya wayar tu dia dihasilkan daripada bahan kuprum, kalau tu kita panggil dia wayar kuprum. Okay, ini adalah sumber asas bagi batuan iaitu logam. Okay, yang kedua, sumber asas batuan juga, tapi kita ambil contoh untuk tanih. Okay, tanih itu maksudnya tanah-tanah lah. Okay, tanih. Kita ada pelbagai jenis tanih lah. Okay, dan dia digunakan untuk hasilkan bahan yang berbeza. Okay, contohnya, itu bahan yang pertama. Kedua, kita juga daripada tanih ni kita ada pasir. Okay, pasir ni biasalah yang kita selalu tengok di pantai, ada pasir. Daripada bahan-bahan ini dia dapat hasilkan okay, objek, contohnya untuk tanah liat, pasu seramik. Mungkin kalau ada di rumah kita tengok ada pasu-pasu seperti yang dalam gambar tu, okay, itu adalah pasu seramik yang dihasilkan daripada tanah liat. Okay, untuk daripada pasir, sebenarnya pasir lah yang akan digunakan untuk menghasilkan kaca. Daripada kaca ni lah hasilkan contoh gelas kaca, botol kaca, dan cermin. Okay, jadi kita sudah belajar daripada batuan, kita ada sumber asas logam, logam dan tanih. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Okay, jadi cikgu mau uji minda sikit. Okay, jadi kita tengok, kita ada 4 gambar. Okay, tayar, kulit, botol plastik dan duit ciling. Okay, jadi soalan cikgu yang pertama. Okay, antara objek ni, yang mana satu objek yang dihasilkan menggunakan sumber asas batuan? Okay, itu soalannya. Okay, daripada 4 objek ni, yang mana satu objek yang dihasilkan
Gunakan bahan iaitu sumber asas batuan. Okay, jadi cikgu minta volunteer dulu lah. Siapa yang berani menjawab? Di sini cikgu. Okay, boleh cuba jawab. Jangan risau, kita belajar sama-sama. Kalau kurang tepat, kita tengok, kita betulkan lah. Okay. Ada yang mencuba? Okay, kalau tidak, cikgu panggil nama lah. Okay, kita tengok siapa yang ada sekarang. Okay, Lutfi lah sebab Lutfi antara yang cikgu tahulah nama. Okay, Lutfi. Cuba jawab soalan cikgu tadi. Daripada 4 objek ni, yang mana satu objek yang diperbuat daripada sumber asas bahan batuan? Okay, boleh Lutfi? Tegas je antara 4 tu. Tayar. Okay. Terima kasih Lutfi sebab dapat dijawab. Okay, tayar. Kita tengok sama-sama, okay? Jawapan daripada Lutfi, tayar. Okay, kalau kita tengok tayar, dia dihasilkan daripada getah. Okay, jadi getah ni sebenarnya dia daripada sumber asas yang mana? Haiwan, tumbuhan, batuan atau petroleum. Okay, Lutfi. Getah dia dihasilkan daripada sumber asas yang mana satu? Okay, cikgu bagi hint lah. Kalau getah kan, getah dia dihasilkan daripada pokok getah. Okay, pokok getah ni tumbuhan kah? Haiwan kah? Batuan atau petroleum? Kasut. Ya. Apa jawapannya? Kasut. Kasut. Okay, kita tengok kasut pula. Okay, soalan cikgu tadi. Okay, daripada 4 objek ni, yang manakah dihasilkan daripada sumber asas bahan batuan? Okay, batu-batuan, okay? Ingat. Okay, kalau tayar tadi, kita sudah tengok lah. Daripada getah. Dan getah ni daripada pokok getah. Maksudnya tumbuhan. Okay, maksudnya bukan jawapannya. Okay, itu yang pertama. Okay, kalau jawapan tadi yang diberikan oleh kawan kita, kasut. Okay, kasut. Okay, kasut kulit. Kita tahu kasut kulit ni daripada kulit lah. Okay, bahan yang dihasilkan untuk menghasilkan kasut adalah kulit. Dan kulit pula daripada haiwan. Okay, jadi maksudnya kasut kulit tu sumber asas bahannya adalah daripada haiwan. Okay, jadi malangnya kurang tepat jugalah. Okay, jadi tinggal 2 ni. Okay, botol plastik dan duit silik. Okay, mana satu objek daripada kedua-dua ni yang dihasilkan dengan menggunakan bahan daripada batuan? Okay, tinggal 2 ni. Pilih satu. Jadi 3 lah sesuatu. Enggak. Tanya pulang. Apa tu beautiful? Semua orang yang together 2. Jangan dulu. Okay, yang mana? Semua orang together. Cikgu dah dapat dengar ada bunyi bising sikit. Sudah kok. Okay, jawapannya ada yang mau
cuba antara duit ciling dengan botol plastik. Mana satu yang dihasilkan daripada batuan? Okey, jadi kalau Duit Okey. shilling. Betul. Okey, siapa yang dapat jawab tu? Fred kan? Boleh tolong tutup mic siapa? Christina Sipin, boleh tutup mic? Okey, terima kasih. Okey, jadi Lutfi kan jawab. Okey, betul lah yang Lutfi jawab. Duit ciling. Okey. Kita tengok balik batuan kan, kayak duit ciling. Duit ciling ni, kalau kita tengok dia, kalau kita pegang lah, dia rasa keras kan, keras. Sebab dia dihasilkan daripada logam. Dan logam, kalau kita tengok balik, logam ni daripada batuan lah. Jadi jawapannya antara keempat-empat objek tadi, duit ciling, botol plastik, kasut, kulit dan tayar. Duit ciling lah objek yang dihasilkan daripada bahan sumber asas batuan. Okey. Jadi tadinya lah. Hanya Lutfi yang dapat jawab. Okay, terima kasih kepada yang lain lah dapat berikan pandangan masing-masing juga. Penting lah sebab kita sama-sama belajar lah daripada kesilapan. Okey. Jadi ini adalah jawapan lah yang cikgu tanya tadi. Kalau kita tengok ada 4 sumber asas bahan. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okey, duit ciling, okay, macam cikgu jawab tadi, daripada logam. Dan logam ni dia sumber asas bahannya adalah batuan. Okay, untuk kasut kulit tadi, cikgu terangkan juga, kasut kulit dia dihasilkan daripada kulit haiwan. Contohnya kulit lembu lah. Maksudnya sumber asasnya adalah daripada haiwan. Okey, dan tayar getah tadi. Tayar dia dihasilkan daripada getah lah. Dan getah kita dapat daripada pokok getah. Dia dihasilkan daripada bahan plastik. Dan plastiknya dihasilkan daripada minyak petroleum. Itu jawapan lah daripada soalan kita tadi. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Kalau tiada, kita teruskan lah. Kita sudah sampai ke boleh kata akhir lah ni. Okay, ini adalah aktiviti kita yang terakhir untuk kelas kita ni. Okay, treasure hunt. Kita ingin mencari harta karun. Kita memandangkan SOP kan, kita nak boleh keluar rumah. Okay, jadi kita buat treasure hunt di rumah masing-masing. Okay, memandangkan kita ada dalam 4 orang saja. Okay, jadi cikgu ganti sikit lah atau cikgu ubah sesuai sikit aktiviti kita ni. Okay, ini aktiviti ni kita ingin buat secara berpasangan. Okay, tapi cikgu tukar, kita buat secara individu. Okay, jadi aktivitinya, setiap orang, okay, dengan baik-baik arahan, setiap orang perlu mencari 4 objek. 4 objek daripada 4 sumber asas bahan yang berbeza di rumah masing-masing. Okay. Kalau kita tengok, kita ada 4 sumber asas bahan. Okay, jadi cikgu mahu semua cari 4 objek yang berasal daripada keempat-empat sumber asas bahan ni. Okay, setakat ni faham? Okay, kalau tiada soalan maksudnya faham lah kan? Okay. Dan apabila semua sudah dapat mencari keempat-empat objek tersebut, okay, setiap orang dia akan minta bentangkan ataupun tunjukkan objek yang kamu perolehi
dari segi bahannya dan sumber asas bahan bagi objek tersebut. Okey, jadi cikgu bagi contoh dululah. Cikgu pilih kertas lah. Okey. Cara untuk kita bentangkan. Okey, kita tunjukkan objek kita. Okey, sekejap cikgu tunjuk. Okey, ini adalah kertas kan? Kita tengok. Kertas. Okey, kertas. Kalau kita mau membentangkan kertas, okey, bahan yang digunakan untuk membuat kertas adalah daripada kayu. Itulah contoh yang pertama. Dari segi bahan, kita tahu kertas daripada kayu. Okey, habis itu kayu pula. Okey, apa sumber asas untuk kayu? Okey, daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi cara kita bentang, okey, pertama kita tunjuk objek. Okey, contoh kertas. Okey. Kertas, bahan yang digunakan untuk menghasilkan kertas adalah kayu. Dan kayu berasal daripada sumber asas tumbuh-tumbuhan. Apa kan? Okey, sisir. Okey, sisir. Okey, bahan yang digunakan untuk menghasilkan sisir adalah plastik. Okey, itu plastik pula. Okey, plastik kalau kita tengok balik, plastik sumber asas bagi plastik adalah petroleum. Itulah caranya untuk kita bentang lah. Okey, ada soalan? Okey, kalau tiada soalan, cikgu bagi masa dalam 5 minit, cukup? Cari objek masing-masing di rumah. Boleh? Okey. Kalau semua okey. Okey, 5 minit dari sekarang, semua boleh carilah atau pilih barang-barang yang ada di rumah masing-masing. Dari sekarang, boleh? Carilah apa-apa barang yang kamu ada di rumah. Okey, 5 minit dari sekarang, okey? Apa-apa soalan boleh terus tanya ikut. Okey, kalau barang kamu contohnya terlalu besar, apa yang suka saya bagi tahu ya apa nama barang tersebut. Contohnya kalau almari kan, almari kayu. Dan kita buang almari kayu kan. Yang penting kamu dapat cari 4 objek yang berbeza daripada 4 sumber asas bahan yang berbeza.
Okey, jadi 5 minit sudah habis. Okey, jadi semua sudah dapat kumpulkan objek masing-masing. Kalau boleh semua buka kamera lah, cikgu mau tengok barang-barang yang kamu dapat kumpulkan. Okey. Memulakan pembentangannya. Siapa mau satu? Okey, kalau sudah sedia boleh buka mic. Kalau yang mau bentang lah. Okey, Lutfi macam mau bentang dulu. Boleh Lutfi? Buka mic. Okey. Okey, jadi untuk bentang, first Lutfi bagi tahu okey apa nama objek tu apa bahan yang digunakan untuk hasilkan objek tu dan apa sumber asas bagi bahan tersebut. Okey, silakan. Ini dibuat daripada plastik pinggan ni. Okey. Ni pula 2 shilling dibuat daripada batuan. Ini pula daripada kulit lembu. Okey, itu apa tu? Okey. Okey, yang tu apa? Objek apa tu? Lutfi, mic. Buka mic. Okey, itu objek apa? Okey. Okey, Lutfi. So, Lutfi sudah habis bentang kan? Okey. Kalau kita tengok Lutfi kan, okey, Lutfi tadi, okey, antara barang-barang yang Lutfi tunjukkan, okey, kita ada pinggan plastik. Okey, pinggan plastik, kalau kita tahu dia dibuat daripada plastik. Dan plastik, sumber asas bahannya adalah petroleum. Okey, itu antara barang yang Lutfi adalah. Okey, jadi tahniahlah kepada Lutfi dapat bentangan yang baik. Tepukan. Okey, itu yang pertama daripada adik Lutfi kita. Okey, seterusnya. Siapa yang mau cuba lagi? Okey, yang lain ada mau cuba? Bentangkan apa objek yang kamu dapat kumpulkan. Okey, kalau yang sudah sedia boleh buka mic lah, buka kamera. Okey, cikgu panggil nama lah. Okey, tadi cikgu minta maaf lah sebab cikgu dah tahu nama lagi, jadi cikgu panggil nama yang ada cikgu nampak. Okey, Genevieve Solon. Okey, ada? Boleh dengar?
Okey, anda dengar Christina Sipin. Okey, boleh dengar? Okey, Betty. Betty boleh dengar? Okey, ada. Okey, Genevieve Solon. Okey, boleh kenalkan diri dulu, bagi nama sebab cikgu belum kenal lagi. Nama saya Sarah Jen. Oh, Sarah. Adik, oh Sarah, okey gitu. Baru kenal nama muka Sarah, okey. Okey, Sarah, boleh bentangkan 4 objek yang kamu dapat. Kumpul lah. Okey, silakan. Botol plastik, kain sutra, Okey. Kain sutra. baju, Okey, baju. Dan terakhir, dan terakhir. okey, ada yang terakhir, keempat. Apa-apa saja objek, yang risau. Layar. Okey. Okey, dapat. Okey, terima kasih Sarah kan. Okey, terima kasih Sarah baru dapat bentangkan kan. Okey, kita tengok tadi Sarah. Sarah Jen. Dia daripada sutera lah. Dan sutera ini dia dihasilkan daripada haiwan, iaitu kulit sutera. Itu antara barang yang ditunjukkan oleh adik Sarah. Okey, tanya Sarah. Okey, dan terakhir sekali kita ada masa kita mau habis. Okey, adik. Okey, Christina Stephen. Boleh dengar? Okey, nampaknya Christina adik. Okey, dan terakhir sekali lah Betty. Betty boleh dengar? Boleh juga. Okey, boleh buka kamera? Kejap. Okey, ada juga. Maaf lah, cikgu minta tahu nama, jadi cikgu minta kenalkan diri dulu. Bagi nama. Gue tengah mau buka Okey. Diri dulu lah. Okey, boleh buka kamera. sudah mau buka kamera boleh. Maaf, cikgu dah terdengar. Kenapa? Nama saya Sajen Kristen. Okey, cikgu panggil. Apa nama panggilan? Ibu boleh panggil Sajen lah. Apa? Ikut suara sikit. Cikgu tidak dengar pula. Ibu boleh panggil Ajen. Ajim. Dan juga Ajen. Okey, dapat. Okey, boleh bentangkan 4 objek yang kamu dapat jumpa lah. Ada jumpa. Tapi apa cikgu ada 3 aja. Yang haiwan itu saya tidak jumpa. Okey, dia dapat 3 pun okey. Okey, bentangkan.
Pemadam. Oke, pemadam pertama. Pemadam diperbuat daripada Yang lain boleh tutup mic dulu ah. Yang lain. Oke. Sarah boleh tutup mic dulu. Oke, masih. Apa ini? Oke, cikgu nak buka mic ah. Aduh. Semua dah dengar. Oke, dah dapat. Oke. Kita selalu sampai ke akhir kelas kita. Oke, jadi pertama sekali cikgu ucapkan terima kasih kepada semua sebab dapat ikuti kelas kita hari ni lah, walaupun cikgu faham semua ada masalah internet, masalah data masing-masing. Okay, jadi cakap terima kasih banyak-banyak sebab dapat ikuti kelas. Sebab ini kelas kita yang pertama kan. Okay, jadi cikgu minta maaf juga lah sebab cikgu baru dapat kenal masing-masing semua kan. Ada Lutfi, Sarah, ada Betty, cikgu dapat dengar nama dia, jadi cikgu minta maaf lah. Jadi cikgu harap Christina baru nampak muka. Okay, dapat kita sudah sampai ke akhir kelas kita. Okay, terima kasihlah kepada semua. Jadi cikgu minta maaf sebarang kekurangan atau kesilapan cikgu sepanjang kita bersama. Okay, nampak muka semua sudah, alhamdulillah. Okay. Jadi untuk akhir kelas kita, cikgu mau ambil gambar dulu, boleh? Okay, semua buka kamera, mesem-mesem. Big space dulu. Okay. Cikgu ambil gambar ni. Okay. Boleh buka kamera semua, okay? Kejap saja. Okay, Sarah, yang lain boleh buka kamera dulu. Kita mau akhir kelas kita ni, habis lah. Nampak muka seorang. Okay, tak apalah, ini sajalah kan. Okay, satu.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Oke, terima kasih Cego. Bye. Makan tengah hari semua. Makan tengah hari. Bye. Oke, semua boleh keluar. Bye Cego. Bye. Lutfi, bye. Oke, Sarah, bye. Kita minggu depan. Boleh tutup nggak? Boleh tutup. Misal.